Baik, seterusnya, bagi meneruskan agenda nasional untuk menjadikan Malaysia sebagai hub halal global, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRID menerajui agenda untuk mengantarabangsakan produk dan perkhidmatan halal melalui Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS yang merupakan satu pameran perdagangan halal utama yang telah dianjurkan sejak 2004. Pameran ini dihos oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Malaysia dan dianjurkan MATRID sendiri. Dan edisi ke-19 MIHAS akan berlangsung dalam format hybrid di MITEC Kuala Lumpur secara fizikal dan maya dari 12 hingga 15 September 2023. Jadi di studio bersama kita hari ini adalah Encik Abu Bakar Yusof, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Pengeksport MATRID untuk berkongsi tentang bagaimana MIHAS mencipta peluang ekspor kepada pemain-pemain halal negara. Jadi Assalamualaikum dan selamat datang Encik Abu Bakar. Assalamualaikum Encik Nabila, terima kasih. Okey, kita tahu Encik Abu Bakar was there when it first MIHAS was first started. Mungkin boleh kongsikan lebih sedikit ringkasan tentang bagaimana situasi ketika itu dan sambutannya setakat ini. Okey. Terima kasih Encik Nabila, terima kasih kepada Asra Wani atas jemputan bagi saya dan MATRID untuk berkongsi sedikit tentang pameran MIHAS ni. Saya masih ingat masa saya bertugas di Pejabat Perdagangan MATRID di Beijing pada 2003. Pada masa itu kita sedang merancang untuk mengadakan pameran MIHAS pada kali yang pertama pada 2004. Jadi saya masa itu kita ada satu program di mana kita ada delegasi daripada Malaysia untuk mempromosikan produk-produk halal di China, pasaran China. Seperti mana yang kita tahu, China adalah satu pasaran yang besar dan penduduk Islam saja lebih 30 juta orang. Jadi pejabat saya telah mengadakan program untuk melawat bandar-bandar di China ni yang mempunyai komuniti Islam yang agak ramai. Ada beberapa bandar di China ni yang memang komuniti Islam yang agak ramai. Jadi kita pada masa yang sama kita mempromosikan produk-produk halal dan perkhidmatan halal di China, kita juga mempromosikan MIHAS. Kerana MIHAS akan diadakan buat kali pertama pada 2004 pada masa itu. Jadi itulah titik permulaan MIHAS yang kita anjurkan sejak 2004 dan pada tahun ini adalah edisi yang ke-19 di Malaysia. Jadi saya juga nak berkongsi. Pada masa mula-mula kita adakan pameran MIHAS ni, dia lebih tertumpu kepada produk makanan dan minuman. Ya, tetapi apabila kita merancang untuk memperkembangkan industri halal di Malaysia ni, di mana dianya termasuklah melibatkan penyertaan daripada pemain-pemain ekosistem dari industri halal tersebut. Jadi kita telah menampilkan 13 kluster yang bermula pada tahun lepas, yang mana kita ada 13 kluster. Selain daripada produk makanan, produk minuman, kita ada juga produk-produk seperti peralatan dan juga equipment yang melibatkan industri halal. Kita ada produk kosmetik, penjagaan diri, produk-produk farmaceutical dan juga e-dagang rentas padan juga menjadi sebagai salah satu kluster. Selain daripada itu, kita ada juga produk-produk seperti fashion santun. Kita ada produk seperti kesenian, ya, arts. So semuanya sekali kita ada 13 kluster pada tahun lepas dan kita akan meneruskan 13 kluster tersebut pada MIHAS edisi yang ke-13 pada tahun ini. Di samping itu, kita juga buat pertama kalinya pada tahun 2021 disebabkan oleh impak pandemik COVID-19, kita telah memperkenalkan pameran MIHAS ni secara maya. Ya, for the first time. Pada pertama kalinya kita menganjurkan MIHAS secara maya. Pada tahun lepas, walaupun pada tahun lepas sempadan global telah mula dibuka, tetapi kita masih menganjurkan MIHAS secara hybrid. Fizikal pun ada, secara maya pun ada. Jadi pada tahun lepas, kalau ikutkan dari segi rekod jualan yang telah dicapai semasa MIHAS 2022, telah merekodkan sebanyak 2.39 bilion ringgit Malaysia dari segi pameran, dan juga kita ada program penyumberan antarabangsa ataupun dikenali sebagai International Sourcing Program. Jadi total hasil ekspor yang telah dijana adalah sebanyak 2.39 bilion. Dan pada tahun lepas juga kita mendapat penyertaan daripada pempamer-pempamer daripada
antarabangsa dan juga tempatan. Tetapi disebabkan oleh kekangan sekatan sempadan tu, tahun lepas kita memperolehi ataupun mendapatkan lebih ramai pempamer tempatan berbanding pempamer antarabangsa daripada luar. Jadi kita ada sebanyak 1049, 1258 reruai pameran ataupun kita panggil tapak pameran ataupun booth, dan lebih kurang 83% daripada jumlah keseluruhan reruai tersebut, tapak pameran tersebut adalah datangnya daripada pempamer tempatan yang selebihnya daripada luar negara. Jadi apa tujuan sebenarnya kita ingin memperkasakan pameran MIHAS ni adalah disebabkan ianya akan membantu ramai perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk terlibat dalam perniagaan ekspor bagi produk dan perkhidmatan halal. Pada tahun lepas, seramai 600 usahawan daripada perusahaan mikro, kecil dan sederhana terlibat dalam mempamerkan produk dan perkhidmatan halal mereka semasa pameran tersebut berlangsung pada tahun lepas. Baik, Encik Mekah, mungkin dah edisi ke-19 ni kan, dah 19 tahun buat MIHAS ni. Mungkin apa tarikan utama ataupun kelainan dari segi barangan jualan ataupun produk-produk yang dipamerkan? Apa tarikan lain yang orang boleh jangkakan untuk pameran kali ini? Okey. Pada tahun ini, edisi ke-19 MIHAS dengan temanya menerajui dunia global. Ya, tema untuk menerajui dunia halal bagi tema pada tahun ini. Kita mendapat satu respon yang amat positif daripada syarikat-syarikat daripada tempatan dan juga luar negara. Disebabkan mengapa, salah satu faktor utamanya adalah kerana sekatan sempadan ni telah dibuka, telah diangkat. Jadi kita mendapati banyak syarikat daripada luar negara yang berminat untuk datang. Ya, datang, dan juga of course kita punya sudah tentu kita punya pemain ataupun perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan juga banyak mendaftarkan diri untuk menyertai pameran tersebut. Kluster produk dan perkhidmatan MIHAS masih sama seperti tahun lepas, iaitu 13 kluster yang bukan bertumpukan saja kepada produk makanan dan minuman, tapi juga seperti mana yang saya kongsikan tadi, termasuklah produk-produk penjagaan diri, kosmetik dan juga perbankan Islam. Perbankan Islam adalah salah satu segmen perkhidmatan di bawah industri halal. Dan kita ada juga segmen e-dagang rentas sepadan yang melibatkan juga produk-produk halal di Malaysia. Dan pada kali ini kita juga akan bawa ramai pembeli-pembeli dan pengimport antarabangsa untuk datang ke Malaysia. Pada tahun lepas tidak ramai sebab masih terdapat lagi sekatan sempadan, tetapi pada tahun ini, terutama daripada China contohnya, pada tahun ini penyertaan daripada China adalah yang terbesar daripada luar negara. Ya, dan sebanyak 111 reruai ataupun booth akan diambil oleh syarikat-syarikat daripada China. But the most important thing is that apa yang menarik adalah kita akan ada hampir 300 pengimport atau pembeli antarabangsa yang akan datang dan akan berjumpa dengan syarikat-syarikat tempatan di Malaysia. Jadi kita anggarkan kita akan anjurkan lebih daripada 2,000 padanan perniagaan di antara syarikat pembekal di Malaysia dan juga pengimport dan pembeli antarabangsa. Kita tahu produk halal ni bukan saja dah mendapat nama, tapi makin orang kata meluas pasarannya. Orang pun makin boleh terima produk-produk halal ni walaupun bukan saja Malaysia, malah di luar negara. Betul. Jadi apa strategi untuk bergerak ke hadapan untuk kita teruskan orang kata lebih memperkasakan perdagangan produk halal ni merentas bukan saja serantau tapi di peringkat global? Matret, of course, dengan sokongan daripada MITI, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan juga Industri, MITI, kami sentiasa mencari kaedah lain ya, selain daripada apa yang kita ada kan sekarang ni, untuk kita memperkasakan industri dan ekspor produk dan perkhidmatan halal. Dan apa yang kita lihat adalah bagaimana untuk kita memperkukuhkan
ekosistem industri halal. Dan bagi tujuan tersebut, Madrid bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan juga pemain industri untuk memastikan bahawa kita mempunyai satu ekosistem industri halal yang kukuh, ya, yang kukuh. Kalau kita melihat dari segi ekspor produk halal contohnya, ya, pada tahun lepas kita mengekspor hampir 60 bilion ringgit Malaysia produk dan perkhidmatan halal. Dan kita di bawah pelan induk industri halal, kita menjangkakan pada tahun 2030 kita akan mencatatkan ekspor produk dan perkhidmatan halal sebanyak 75 bilion ringgit. Jadi ini adalah hasil daripada kerjasama yang kukuh di antara Madrid dan juga agensi-agensi kerajaan dan juga pemain industri di dalam industri halal tersebut. Ya. Mungkin sebelum kita akhirkan sesi kita, Cik Bakar, mungkin apa sedikit harapan ataupun aspirasi dan jangkaan kepada pameran MIHAS tahun ini? Okey, saya nak berkongsi sedikit tadi tentang kenapa MIHAS ini menjadi satu platform yang terbaik untuk pemain industri tempatan untuk terus mengekspor produk mereka, sebab MIHAS adalah merupakan satu pameran perdagangan halal yang terbesar di dunia, dan kita Madrid melalui rangkaian pejabat perdagangan luar negara sebanyak 46 pejabat akan menjadi penghubung di antara syarikat-syarikat Malaysia dan juga pembeli dan pengimport antarabangsa untuk berhubung dan mengadakan perniagaan deal, business deal untuk terus mengekspor ke luar negara. Dan harapan kita supaya ramai lagi perusahaan mikro kecerdasan tempatan ni dia datang ke Madrid, melawat MIHAS untuk mungkin lepas ini dia akan ada minat untuk melibatkan dalam industri halal ataupun mengekspor produk dan perkhidmatan halal ke luar negara. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Abu Bakar Yusof, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Pengeksport Madrid, dan kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk hadirkan diri ke edisi ke-19 MIHAS yang akan berlangsung dalam format hybrid di MITEC Kuala Lumpur secara fizikal dan maya dari 12 hingga 15 September 2023.